Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk kira peratus objek. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, sebelum kita mula kira peratus objek, mari kita lihat dulu beberapa nota yang penting. Yang pertama, ulang kaji dulu pecahan. Kalau tengok dekat sini, nombor yang atas ialah pengangka dan yang bawah ialah penyebut. Dan cikgu pernah terangkan tentang perkara ini dalam video yang sebelum ini. Pengangka ataupun nombor yang di atas juga kita boleh ingat dia sebagai apa yang kita mahu ataupun apa yang kita nak. Dan penyebut ini ialah jumlah keseluruhan. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut menggunakan contoh supaya adik faham kenapa perlu kita ulang kaji pecahan dahulu. Okay? Baik, seterusnya kita tengok pula yang kedua, jadikan pecahan per 100. Bila kita dah dapat suatu pecahan, okay, nombor yang di bawah ini kita kena jadikan dia 100. Kalau contohnya kita dapat 1/5, kita kena tukar yang bawah ni jadi 100. Baru kita akan dapat berapa peratusnya. Ataupun cara yang kedua, kita boleh juga gunakan cara kita darab semua pecahan yang kita ada dengan 100%. Contohnya kalau kita dapat pecahan dia ialah 5/7. Kita kena darab dengan 100%. Okay? Dua-dua cara ini boleh digunakan bergantung kepada soalan dan juga pecahan yang kita dapat. Nanti kita akan tengok satu persatu menggunakan contoh soalan. Baik, contoh soalan yang pertama, di sini kita ada dua warna baju T. Yang pertama warna biru, yang kedua ialah warna merah. Kalau kita tengok pada contoh yang kita ada ini, okay, cuba kita kira dulu. Okay, berapakah baju biru yang kita ada? Dekat sini kita ada 4 baju biru. Bilangan baju merah pula yang kita ada dekat sini ialah 6. Okay, jadi jumlah keseluruhan baju ini ialah 10. Jadi sekarang ni kita akan cuba kira berapa peratus baju biru. Okey. Untuk dapatkan peratus baju biru, perkara yang pertama yang kita kena buat ialah kita kena ingat pecahan tadi, okey, pengangka dan juga penyebut. Okey, nombor atas ialah apa yang kita nak. Sekarang ni kita nak baju biru. Jadi baju biru ada berapa? Baju biru kita ada 4. Jadi kita akan dapat dekat sini 4 per nombor yang di bawah ialah jumlah keseluruhan. Jadi dekat sini baju biru campur dengan baju merah, semua baju yang kita ada ini ialah 10. Jadi pecahan yang kita dapat ialah 4/10. Kalau adik-adik ingat pada nota tadi, okay, kita boleh gunakan dua cara. Sama ada kita boleh darabkan pecahan ini dengan 100 ataupun kita tukar nombor bawah ini jadi 100. Jadi sekarang ni cikgu nak gunakan cara yang pertama, iaitu kita tukar nombor bawah ni jadi 100. Macam mana nak tukar nombor bawah ni jadi 100? Okey, 10 nak darab berapa jadi 100? 10 kita kena darab dengan 10 untuk jadi 100. Bila nombor bawah kita darab dengan 10, nombor atas pun kita perlu darab dengan 10. Berapa nilai dia? Kita akan dapat 40 per dengan 100. Sekarang ni kita dah tukar jadi pecahan per 100. Dekat sini kita dah boleh dapat berapa peratus baju biru, iaitu 40/100. Sama juga dengan 40%. Itu cara untuk nak kira dia. Ataupun adik-adik juga boleh gunakan cara yang kedua, iaitu kita darabkan pecahan yang kita dapat dengan 100%. Contohnya dekat sini kita buat semula pecahan dia. Berapakah pecahan untuk baju biru? Yang kita nak ialah 4. Baju biru ada 4, jadi kita akan dapat dekat sini pecahan dia ialah 4 per jumlah semua sekali baju. Berapa semua sekali? Ada 10. Jadi pecahan yang kita dapat ialah 4/10. Jadi 4/10 kita boleh darab dengan 100%. Okey, kita terus darab dengan 100%. Jadi di sini 4/10 darab 100. Okey, 100 ni sebenarnya kalau nak ikutkan dia berada di atas. Okey, nombor atas dengan nombor bawah kalau ada sifar kita boleh potong. Jadi dekat sini kita boleh terus potong. Okey, potong sifar 1, potong sifar 1. Jadi 4/1 sama juga dengan 4. 4 darab dengan 10 kita akan dapat 40. Jadi okey, nombor 1 bawah ni dah selesai sebabnya 4/1 sama dengan 4. Okey.
tinggal sekarang ni 4 darab 10 saja. Jadi 4 darab 10 ialah 40. Okey, tulis sini 40 peratus. Dapat terus jawapan dia 40%. Jadi adik-adik boleh gunalah mana-mana cara yang adik-adik rasa senang, sama ada cara yang sebelumnya tadi ataupun cara yang kedua ini. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada soalan yang kedua bawah ni, okey. Berapa peratus untuk baju merah pula? Okey, tadi kita dah kira untuk baju biru, sekarang ni kita akan kira untuk baju merah pula. Okey. Jadi kita buat dulu pecahan untuk baju merah. Berapakah pecahannya? Okey, nombor yang atas, okey, pengangkanya ialah berapa yang kita nak, iaitu baju merah. Jadi kita kira baju merah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baju merah ada 6. Kita akan dapat 6 kat sini. Per dengan jumlah keseluruhan baju. Kita ada 10 semua sekali baju. Jadi kita akan dapat pecahan dia 6/10. Jadi kalau kita gunakan cara yang pertama, kita akan tukar 10 ini jadi 100. Okay? Untuk dapatkan pecahan per 100. Jadi 10 nak jadi 100, kita kena darab dengan 10. Okay, bila bawah darab 10, atas pun kita darab dengan 10. Jadi, bila 6 darab 10, kita akan dapat 60. 10 darab 10, kita akan dapat 100. Jadi, dekat sini kita dah dapat pecahan dia 60/100. Okay, 60/100 sama juga dengan 60%. Ataupun, adik-adik juga boleh gunakan cara yang kedua, iaitu kita darabkan dengan 100% untuk jadikan dia peratus. Jadi dekat sini 6/10 pecahan kita tadi untuk baju merah darab dengan 100%. Jadi sifar atas boleh potong dengan sifar bawah. Jadi kita potong ini satu, potong sini satu. 6/1 sama dengan 6. Okey. Tinggal sekarang ni 6 darab dengan 10. Kita akan dapat 60. Peratus salin saja. Okey, peratus. Jadi kita terus dapat jawapan dia 60%. Baik, kita bergerak kepada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ni kita ada gambar rajah motosikal dan juga kita ada gambar rajah kereta. Jadi kita akan kira peratus bagi motosikal dan juga peratus bagi kereta. Sekarang ni kita akan mula untuk kira peratus untuk motosikal dahulu. Jadi kita akan bina dulu dia punya pecahan. Okey, nombor atas dan juga nombor bawah. Yang atas ialah apa yang kita nak, bawah ialah keseluruhan. Jadi yang atas apa yang kita nak motor. Jadi kita kira motor ada berapa. Di sini motor kita ada 8. Jadi apa yang kita nak ialah 8 buah motosikal. Jadi jumlah keseluruhan kenderaan ialah motosikal tambah dengan kereta. Kereta ada 12 buah. Jadi 12 kereta ni, cikgu tulis siap-siap kat bawah ni supaya kita ingat. Okey, motor ada 8. Jadi kita tulis siap-siap bawah ni bagi kita ingat selepas ni. Jumlah keseluruhan, kenderaan yang ada sekarang ialah 8 tambah dengan 12. Jadi kita akan dapat jumlah keseluruhan dia ialah 20. Jadi pecahan untuk motosikal kita dapat 8/20. Sekarang ni cikgu nak gunakan cara yang kedua, iaitu kita darab dia dengan 100%. Jadi 8/20 kita darab dengan 100%. Okey. Jadi di sini sifar dengan bawah ni kita boleh potong terus. Potong sini, potong sini. Dan nombor 8 dengan nombor 2 ni pun kita boleh potong guna sifar 2. 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 4 darab 10 kita akan dapat 40. Jadi jumlah yang terakhir kita dapat ialah 40. Lepas tu kita salin simbol dia ni peratus. Jadi peratus untuk motosikal ialah 40%. Seterusnya kita kira pula peratus untuk kereta. Jadi untuk kereta ni kita buat dulu dia punya pecahan dia. Jumlah yang kita nak ialah kereta ada 12. Jadi kita tulis dekat atas ni 12. Seterusnya nombor yang di bawah ialah berapa jumlah keseluruhan kenderaan yang ada. Keseluruhan yang ada ialah 20. Kereta tambah dengan motosikal 20. Jadi di sini ialah 20. Pecahan yang kita dapat bagi kereta ialah 12/20. Untuk soalan ini cikgu akan gunakan cara yang pertama, iaitu kita akan tukar nombor 20 ini menjadi 100. Jadi macam mana 20 nak jadi 100?
20 nak jadi 100 kita kena darab dengan 5. Jadi nombor atas ni pun kita kena darab dengan 5. 12 darab 5 ialah 60. Jadi nombor di atas ni ialah 60. Okey. 20 darab dengan 5 akan jadi 100. Jadi di sini kita akan dapat 100. Sekarang ni kita dah dapat pecahan per 100. Okey. Jadi 60 per 100 sama juga dengan 60 per 100. Okey. Jadi sebenarnya untuk nak kira peratus objek ni, adik-adik boleh gunakan kedua-dua cara yang cikgu tunjukkan. Okey, sama ada cara yang ini iaitu kita darab dengan 100% ataupun cara yang ini iaitu kita tukar okey nombor yang di bawah ini jadi 100. Okey, dua-dua ni boleh digunakan. Terpulang kepada adik-adik dan juga soalan-soalan yang adik-adik nak jawab. Baik, sekarang kita bergerak ke contoh yang ketiga. Okey, pada contoh yang ketiga ni kita ada dua gambar iaitu gambar kek coklat dan juga gambar cupcake. Ini ialah bilangan murid yang suka makan kek coklat dan cupcake. Pada gambar ini diberitahu di bawah tu ada nombor dibagi tahu, okey, 18 orang murid suka makan kek coklat manakala 12 orang murid suka makan cupcake. Jadi kita akan kira peratus bagi kedua-dua ini. Okay, kita mulakan dulu dengan kek coklat. Macam mana cara kita nak kira peratus murid-murid yang suka makan kek coklat? Caranya ialah yang pertama sekali kita kena buat dulu pecahan dia. Jadi pecahan dia untuk kek coklat ini, okay, berapa yang kita nak? Okay, kita nak 18. Jadi 18 ke atas. Okay. Berapa jumlah keseluruhan? Jumlah keseluruhan ialah jumlah kedua-dua ni. Okey, 18 orang tambah dengan 12 orang. Jadi 18 tambah dengan 12 kita akan dapat 30. Okey. Jadi inilah pecahannya. Selepas kita dah dapat pecahan ini, kita akan kira pula peratus dia. Jadi cikgu akan gunakan cara yang kedua, iaitu kita akan darabkan nombor ini dengan 100%. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat sini. Okay. Nombor atas ni ada sifar, nombor bawah ni ada sifar. Jadi kita potong terus sini. Sini pun kita potong terus. Okay. Lepas tu kita boleh kecilkan lagi nombor-nombor ini. Okay. Kedua-dua nombor ini ada di dalam satu sifar yang sama iaitu sifar 3. Jadi 18 bahagi 3 kita akan dapat 6. Okay. 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. Jadi 6 per 1 okay, sama dengan 6 darab dengan 10. Kita akan dapat 60. Jadi di sini kita akan dapat 60 okay, peratus. Kita salin saja. Okay, kalau kita dah dapat yang ni, sebenarnya di sebelah ni kita tak payah kira lagi dah. Sebabnya 60%. Okay, jadi yang tinggal berapa? Yang tinggal daripada 100% hanyalah 40%. Lah. Sebabnya 60 tambah dengan 40 ialah 100%. Tapi tak apa, kita akan kira juga supaya adik-adik boleh lebih nampak lagi. Okay. Sekarang ni kita kira. Okay, kita buat dulu pecahan untuk yang ini. Okay. Pecahan dia ialah berapa yang kita nak? 12. Kita nak 12. Berapa keseluruhan dia? Keseluruhan dia ialah 30. Okay, kita gunakan cara yang sama juga. Okay, kita darab dengan 100%. Jadi sini ada sifar, sini ada sifar, kita potong. Okey, nombor 3 dengan nombor 12 ada dalam sifar sama iaitu sifar 3. 3 bahagi 3 kita akan dapat 1, 12 bahagi 3 kita akan dapat 4. 4 per 1 sama dengan 4, darab dengan 10 kita akan dapat 40. Ambil saja simbol peratus ni, jadi kita akan dapat 40%. Jadi 60 tambah dengan 40 sama dengan 100% murid yang kita kira. Baik, kita bergerak ke contoh yang keempat. Okay, pada contoh yang keempat ni ada gambar rajah motosikal, gambar rajah kereta dan juga bas sekolah. Ini ialah cara murid-murid datang ke sekolah, sama ada datang dengan motosikal ataupun datang dengan kereta ataupun datang dengan bas. Yang datang dengan motosikal dengan kereta tu bukan murid-murid tu bawa sendiri. Itu maksudnya mak ayahnya yang hantar, sama ada hantar dengan motosikal ataupun hantar dengan kereta. Okay. Adik-adik yang sekolah rendah jangan mana-mana bawa motor, bawa kereta pergi sekolah. Okay. Masih belum ada lesen lagi. Okay. Jadi sekarang ni kita akan kira peratus murid-murid yang datang ke sekolah dengan motosikal, dengan kereta dan juga dengan bas. Okay. Biasanya soalan yang diberi dia tak ada ni satu lagi ruangan iaitu jumlah. Yang ini biasanya kita kena tambah sendiri. Jika
gambar rajah yang diberi hanya ini saja. Okey, adik-adik tambah sendiri dekat tepi ni jumlah dia supaya senang. Sebab apa? Bila kita nak kira peratus, kita kena buat pecahan dulu. Untuk dapatkan pecahan dia, kita kena tahu berapa jumlah dia keseluruhan. Okey. Jadi kita tambah sendiri dekat tepi ni. Sekarang ni kita kira 60 tambah dengan 60 dapat 120. 120 tambah dengan 80 ialah 200. Jadi jumlah keseluruhan murid ni sebenarnya ialah 200. Okey, ini penting. Nanti kita akan gunanya sebagai penyebut dia. Okey. Sekarang ni kita akan kira untuk motosikal dulu. Motosikal, berapakah pecahannya? Pecahannya ialah kita ambil ni. Berapa motosikal? 60. Per dengan berapa jumlah keseluruhan? Jumlah keseluruhan ini tambah ini kita akan dapat 200. Okey, 200. Jadi kita akan gunakan cara yang kedua juga, iaitu kita darab dengan 100%. Okey, darab dengan 100%. Ini lebih mudah. Jadi kita tengok ada banyak sifar dekat sini, atas dengan bawah kita boleh potong. Okey. Sifar dekat atas potong 1, sifar dekat bawah potong 1. Sifar dekat atas potong 1, sifar dekat bawah potong 1. Jadi kita dah kecilkan dia jadi 6/2 darab dengan 10. Kita boleh kecilkan lagi ni. Contohnya yang ini, 2/2 kita akan dapat 1, 6/2 kita akan dapat 3. Okey. Jadi 3/1 sama dengan 3. 3 darab dengan 10 kita akan dapat 30. Jadi motosikal 30, ambil simbol peratus ni, dapat 30%. Okey. Jadi dekat sini peratus dia ialah 30%. Jadi kereta kita perlu kira ke? Kereta kita tak payah kira. Sebab apa? Ini pun 60, ini pun 60. Jadi peratus dia mesti sama. Jadi dekat sini, okey, kereta kita dah dapat dekat sini 30%. Tak payah kira. Dan bas ni pun kalau nak ikutkan tak payah kira pun. Sebab apa? 30 tambah 30 jadi 60. Jadi berapa lagi yang kurang? Yang kurangnya ialah lagi 40. Okey, 40 kat sini. Tak apa, kita kira juga. Okey, cuba kita kira untuk bas. Okey, berapa jumlah murid yang datang dengan bas? 80. Jadi untuk bas, okey, murid yang datang dengan bas, okey, jumlahnya ialah 80 per dengan jumlah keseluruhan murid yang ada ialah 200 orang murid. Okey, kita gunakan cara yang kedua, kita darab dengan 100%. Jadi dekat sini sifar boleh potong, sifar boleh potong, sifar boleh potong, ni boleh potong, ni nak potong yang mana? Kita potong yang atas lah, senang. Okey. Jadi kita dah kecilkan dia jadi 8/2 darab dengan 10. Okey, 8 dengan 2 ni boleh kecilkan lagi pakai sifar 2. Jadi 2/2 dapat 1, 8/2 kita akan dapat 4. Okey, 4 per dengan 1 sama dengan 4. 4 darab dengan 10 dapat 40. Jadi sini akan dapat 40. Okey, jadi sini ialah 40. Jadi adik-adik boleh semak jawapan adik. Okey, tengok sini 30 tambah 30 ialah 60. 60 tambah 40 ialah 100%. Jadi jumlah dia ialah 100%. Kalau adik-adik kira tambah ketiga-tiga ni tak dapat 100%, mungkin adik kira ada yang salah. Jadi kena semak balik bagi dapat 100%. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.